Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, kita boleh menyambung bacaan kita. Kita sampai muka surat ke-70. Di bawah tajuk penulis kata dua penyakit hati. Penulis kata penyakit hati itu ada dua macam. Dia memang fitrah di lagu tu ikhwan. Mana-mana pun dia akan jadi dua. Dia akan jadi orang baik, akan jadi orang jahat. Dia tak boleh satu tempat tu semua baik. Bukan tak boleh, dia tak akan ada lagu tu. Pergi satu tempat semua jahat pun tak akan ada lagu tu. Pergi satu tempat semua cerdik, dah ada. Dia akan ada dua manusia ni. Dia mesti ada. Penyakit hati pun ada dua macam. Pertama kata penulis, orang yang bersangkutan ketika itu tidak merasa sakit apa-apa. Dan inilah jenis terdahulu, seperti penyakit kebodohan, penyakit syubhat, keraguan serta penyakit syahwat. Penyakit hati ini adalah jenis penyakit yang paling besar. Tapi kerana hati telah rosak, maka dia tidak merasakan sakit apa-apa. Sebab mabuk kebodohan dan hawa nafsu telah menghalanginya dari mengetahui penyakit. Jika tidak, tentu dia akan merasakan. Jika tidak, tentu dia akan merasakannya kerana penyakit itu ada pada dirinya. Tetapi dia tidak memperdulikannya kerana sibuk dengan hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang ia hadapi. Ini jenis penyakit hati yang paling berbahaya dan paling sulit. Yang bisa melakukan pengobatannya hanyalah para rasul dan pengikutnya serta doktor-doktor dari jenis penyakit ini. Hak ni penulis kata bahagian pertama, dia sakit tapi dia tak rasa apa-apa. Contoh apa dia kata? Contoh bodoh. Nanti kita akan tengok dalam hadis, Nabi sebut, Nabi kata bodoh tu penyakit. Bodoh tu satu penyakit, boleh bagi rosak orang, rosak keliling. Tapi orang bodoh, dia rasa apa? Dia tidak rasa apa? Penyakit syubhat, penyakit syahwat, orang yang terlibat dengan sayang pada dunia, rakus kepada dunia, sayangnya melampau. Quran kata bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu telah menunjukkan satu respon yang begitu dahsyat hidup dalam dunia. Kamu telah menunjukkan keutamaan, kamu beri keutamaan dalam dunia. Tapi dalam hal akhirat yang lebih baik dan lebih kekal, kamu langsung tak tunjuk respon yang tinggi. Seolah-olah yang kekal tu dunia, yang baik tu dunia, banding dunia dengan akhirat, akhirat itu rendah, dunia itu tinggi. Begitu pula cara hidup kamu. Jadi orang yang terlibat dengan benda tu tak rasa sakit apa pun. Fitnah orang. Dia fitnah orang, dia tuduh orang, dia tak rasa sakit apa. Sebab ini penyakit yang paling dahsyat. Tuan yang bawa penyakit tak sedar kata penyakit ada di badan dia. Dan kalau begitu ikhwan, nak merawat juga jadi sukar. Nak sedangkan orang tu dia ada sakit, nak kena bagi tahu kata dia ada sakit. Dia kata tak ada apa, aku makan manis tak ada apa. Siapa kata aku ada kencing manis? Aku makan telur masin, aku makan ikan masin.
Tak ada apa. Tak ada rasa pitam, tak ada rasa pening, tak ada apa. Nak sedangkan dia, nak bawa dia dirawat, ini sangat susah. Penyakit yang kedua, penyakit hati yang menimbulkan sakit seketika, seperti sedih, gundah, resah, marah. Penyakit ini terkadang bisa hilang dengan ubat-ubat alamiah, seperti dengan menghilangkan sebab-sebabnya atau mengubati dengan sesuatu yang berlawanan dengan sebab-sebab yang dimaksud, atau dengan sesuatu yang bisa menyihatkannya. Penyakit yang kedua ni ikhwan, penyakit yang ada dia punya tanda dan orang yang kena tu pun sedap. Biasa penyakit lagu ni penyakit badan, penyakit yang menumpang badan kita, ini senang. Imam Ibn Qayyim cerita dalam kitab dia Ad-Da' wa Dawa', dia kata ada sebahagian dosa yang kita buat, sebagai tanda kata dosa, maka Allah bagi keresahan, Allah bagi sedih kita, Allah bagi kita hidup tak aman. Itu berdasarkan apa yang Nabi sebut kepada An-Nawas bin Sam'an. Dia tanya dekat Nabi anil birri wal ith. Dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Nabi kata, wal ithmu ma haka fi sadrika. Nabi kata, dosa itu apa yang tertanam dalam hati engkau. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, satu kegundahan ada dalam hati dan kau takut sangat benda itu diketahui orang, maka kau dalam dosa. Kau buat satu benda, kau tahu benda tu tak bagus, benda tu tak elok, dia jadi gundah dalam diri, jadi gelisah, jadi tak tenang, dan kau tak mau sangat orang tahu. Nabi kata itu petanda dalam dosa. Imam Ibn Qayyim juga sebut dalam buku dia Miftah Darus Sa'adah, kalau dosa itu makin besar, makin berat, yang sekiranya dijanjikan oleh Allah, mati tidak bertaubat, di akhirat ada pembalasan, maka apa-apa yang akan Tuhan balas di akhirat, dia akan start dengan dunia lagi. Pembalasan itu, bahana dia, kita akan rasa di dunia lagi. Tuhan cabut kedamaian, Tuhan tukar dengan keresahan, Tuhan ambil kebaikan, Tuhan campak kepada kita keburukan. Apa yang kita buat semua tak menjadi. Tuhan cabut daripada kita berkat hidup, rahmat hidup. Ini semua adalah natijah daripada dosa yang berat. Tapi bila Allah ambil berkat hidup, Allah ambil berkat ilmu, Allah ambil berkat umur, berkat masa, so orang itu tidak rasa apa-apa. Kita kata Tuhan ambil berkat umur, tak rugi apa, akaun kita tak hilang, duduk lagu tu juga. Kok bank telefon kita, dia kata, Tuan, duit Tuan merosot, Tuan ada buat dosa kot? Tak ada, duit kita duduk lagu tu. Orang yang terlibat dengan makan riba, orang yang terlibat dengan menipu harta benda orang, harta-harta, kadang-kadang harta-harta peninggalan yang patut diagih tapi tak diagih, masuk dalam akaun, lepas tu dah masuk dalam akaun dia, kemudian akan jadi pula faraid pada anak-anak dia, sampai ke cucu dia, keturunan dia. Ini semua masalah, kawan. Khusyuk, ikhlas, siddiq, amanah, ini semua akan hilang daripada hidup, akan hilang. Dia belajar macam mana pun, dia tidak ada barakatul ilmi, berkat ilmu tak ada. Bila berkat ilmu tak ada, apa jadi? Dia tahu satu-satu ilmu, Allah halang dia dalam beberapa halangan. Kalau Allah bagi dia beramal, dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmu dia, Allah halang kemuncak amalan. Apa dia? Ikhlas dalam amal, dia tak dapat. Dia dapat ilmu, dia dapat amal, tapi Allah halang dia dapat ikhlas. Kadang-kadang Allah halang daripada awal lagi, nak beramal pun tak boleh. Dia beramal mesti untuk riak, mesti untuk sum'ah, mesti untuk bercakap, untuk berkata. Ini semua petanda pada ikhwan, petanda dosa.
Kata penulis, golongan pertama dari hati yang sakit adalah seperti halnya orang bodoh, jahil tentang agama, namun dia tak mau belajar. Bahkan dia merasa dirinya pintar. Atau seperti orang yang tidak mengetahui cara beragama yang benar dan tidak mengetahui cara beribadat yang benar, namun dia tak mau belajar. Ini semua orang yang ada penyakit, tapi dia tak sedar. Dia tak sedar. Orang Melayu, kata ke orang Melayu lah kan, mamak saya seorang kan, katalah ke orang Melayu. Orang Melayu ni ikhwan, dia sedar tak satu masalah pada diri dia, kalau dia hilang identiti Melayu, masalah ke tidak? Orang Melayu tak suka pakai baju Melayu. Orang Jawa kata, why is it? Apa ni? Sepatutnya orang Melayu pakai baju Melayu. Antum pernah pergi Arab, antum pergi Mekah, antum pergi Madinah, pernah nampak orang Arab pakai baju Melayu? Pakai kain sarung, pakai songkok. Cuba antum tanya dekat orang Arab, pasal apa dia tak pakai baju Melayu? Sebab pada orang Arab, dia tak kenal budaya Melayu, tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Itu bukan dia punya sakhsiyah. Orang Melayu, orang yang hidup sebelah tanah Melayu ni, kita panggil orang Jawi ni, adalah orang yang terkenal dengan budaya dia. Dia kata Melayu, dia ada bahasa dia. Melayu ada peradaban dia, ada pakaian dia, ada makanan dia. Saya mama, antum Melayu. Saya makan cara saya lah. Mungkin antum tengok cara saya makan, antum geli-geleman apa. Pagi-pagi duk minta kadang-kadang dosa, idli, puri. Saya pula tengok antum, ni mana punya duk main ni. Pagi-pagi makan pulut ikan kering. Awak darat sangat ke mana ni? Tapi itu adalah cara kita dibesarkan. Itu budaya kita. Kita pergi pula dengan orang Arab, pagi-pagi kita nak suruh dia makan pulut. Dia temuak macam budak makan susu lebih. Dia tengok dia pagi-pagi dia makan korma, kita makan korma nak buka puasa. Kita kata kedai ambil awal buka puasa. Dia memang dia makan korma macam tu. Dia makan korma bukan macam kita, 3 biji, 4 biji dia genggam. Kita pula kata buluk macam orang tu. Tak, itu budaya dia. Dia makan roti cara dia. Dia bukan roti cara kita, roti cara dia. Tapi dia di mana pun, dia dengan identiti dia. Dia bercakap bahasa Arab tu bahasa dia. Dia pertahankan budaya dia, pakaian dia, makanan dia. Dia didik anak-anak dia dengan cara dia. Orang kita, Allah bagi agama yang sama, agama Islam. Tapi Allah bagi bangsa berbeza. Bangsa berbeza. Saya tak tahulah orang duk tulis. Orang kata orang Melayu ni pakai baju Melayu ada 5 butang. Pasal apa 5 butang? Itu orang duk cerita lah, saya tidak tahu. Pasal apa, rukun Islam tu ada 5. Kata mereka lah, itu mungkin Melayu yang terlebih sangat lah kot. Cara dia pakai samping, dia nak habaq kata dia anak terona, dia dah kahwin, dia ke bawah lutut, atas daripada lutut. Dia bagi tahu identiti dia dengan pemakaian dia. Dan itu memang Allah menyebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Arabkah, bukan Arabkah, Cinakah, Indiakah, itu semua Tuhan kata aku tak peduli. Lita'arafu, apa bolehlah berkenal-kenalan. Tapi yang penting kata Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Tapi yang masalahnya ialah, penyakitnya ialah bila orang Melayu tak suka dengan budaya Melayu. Bila orang Melayu tak suka dengan bahasa dia. Bila orang Melayu tak suka dengan dia punya budaya. Cara makan dia, cara pakai dia, cara orang Melayu punya rumah lagu mana, orang putih punya rumah macam mana. Orang putih buat rumah tak ada tebak layak, tak ada kuda-kuda. Tak ada. Dia tak kenal benda tu semua sebab rumah dia susah nak hujan. Kita punya rumah ni hujan hari. Jadi kita tak boleh buat rumah bumbung macam mana orang putih. Jenuh tak lagi kita buat kolam betul bumbung.
Hujan kita hujan lebat-lebat. Orang Arab susah nak jumpa hujan. Maka dia buat rumah dia itu, design rumah dia tu macam tu. Masa satu masa, anak-anak kita tak kenal budaya sendiri, cakap Melayu tak betul, nak panggil pakcik jadi kekok. Apa ni duk pakcik, panggil uncle. Semua dia penyakit, ikhwan. Penyakit. Tapi orang yang kena penyakit macam ni, dia tak sedar kata dia dalam penyakit. Tu dulu ada satu buku ditulis Malay Delima. Dalam banyak-banyak bangsa dalam Malaysia ni, just Malay Delima aja. Dia tak ada Chinese Delima, tak ada. Dia Malay. Orang Melayu ni masalah. Kata dalam buku tu, bukan kata saya. Jadi memang ada orang, ikhwan, dia sakit. Tapi tengoklah apa penulis kata. Dia tak sedang. Dia kata padahal Nabi SAW telah bersabda, alam yakun shifa al-ai as-su'al. Nabi kita, bukankah ubat kebodohan itu adalah bertanya? Masalah dia, orang yang tak tahu, dia tak tahu nak start tak mana nak tanya. Dia mengaji, tu ustaz dia kata ada apa soalan. Dia tak faham sampai dia tak ada soalan. Itu rajulun la yadri annahu la yadri, kata Imam Ghazali. Satu rajul dia mengaji, dia pun tak tahu, kata dia tak tahu. Bila ustaz dia duk terang, dia rasa macam dia faham. Bila ustaz tu tanya ada apa yang tak faham ke, dia tak ada apa. Ustaz tu kata, sahabat boleh terang balik tak apa yang saya cakap tadi? Dia tak boleh terang. Dia kata apa tu? Tapi bila tanya dia faham ke? Dia kata faham. Maka ubat bagi bodoh ni belajar. Dan belajar ni start dengan apa? Start dengan tanya. Maka kerana itu ulama kata daripada hadis ni ada sistem belajar. Kadang-kadang Nabi mengajak orang dengan bertanya. Kadang-kadang Nabi mengajak orang dengan tak bertanya, terus jalankan kuliah. Tapi kadang-kadang Nabi suka bertanya, atadruna, hampa tahu tak benda ni, hampa tahu tak benda ni. Nabi suka ambil balik kerana itu juga salah satu jalan untuk kita dapat pengetahuan. Kebodohan adalah penyakit berbahaya, merosakkan agama, darah, kehormatan, bahkan pokok dari setiap kerosakan dengan sebab kebodohan. Bodoh ni ikhwan, dialah ada dia punya tabakat, ada dia punya layer dia bodoh tu, ada dia punya label dia. Main satu tahap bodoh sampai tak boleh nak ajak ni. Dia bodoh pun dia tak mau belajar, orang nak ajak pun dia tak mau, dia pun sampai peringkat tak sedar dia bodoh, dia rasa dia cerdik, susah ikhwan. Keputusan dia susah. Golongan seperti ini banyak sekali jumlahnya sebab seseorang merasa diri dia sihat padahal dalam hati dia ada penyakit hati yang berbahaya bagi dunia dan akhirat. Dan yang mengetahui bahawa seseorang itu sedang terjangkit penyakit hati adalah para ulama. Pasal itu ikhwan, ulama dia kena kekalkan sifat dia tu sebagai ulama. Apa dia? Mendidik. Kita bagi ilmu pada orang, kita bagi pada dia perkakar hidup. Ilmu yang kita bagi pada dia jangan tukar jadi senjata untuk dia pergi bunuh orang, ataupun dia mati dengan senjata itu. Kerja ulama mendidik orang, bagi tahu, bagi penjelasan, bagi huraian. Keputusan orang terhadap ilmu itu benarkan orang yang ambil keputusan sendiri. Tapi kerja ulama bimbing. Nabi sebut dalam riwayat Muslim, Nabi kata, fa inna khairal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik pertunjuk, bimbingan ialah tuntunan yang datang daripada Muhammad, bimbingan daripada Muhammad. Nabi bimbing orang, bagi penjelasan. Kalau ulama dia mengajak dalam bentuk dia bagi ilmu tapi macam bagi racun. Orang ambil, orang tabuk pada orang lain racun. Ini tidak betul. Salaf kita menyebut, la yajlisu ahadukum, janganlah kamu duduk pada satu majlis, majlis alim ulama, majlis ustaz-ustaz mana, jangan kamu duduk sehinggalah dia boleh mengubah kamu daripada syak kepada yakin.
Kita duduk dalam majlis tu, satu benda selama ni kita ragu-ragu, tiba-tiba dengan penerangan dia, kita tahu nak yakin yang mana. Jangan duduk. Kalau kita mai majlis dia tu, kita yakin dengan satu benda. Bila kita mai majlis dia, jadi ragu. Tanya dalil, dia tak bagi dalil. Tanya nas, dia tak bagi nas. Dia cuma cakap-cakap. Cakap atas cakap. Macam orang kata kan, kita ni mazhab Syafi'i. Pasal tu kalau ada apa-apa musibah, kita sembahyang hajat. Depa tu mazhab Wahabi. Pasal tu dia baca kunut nazilah. Ini yalah. Kalau kawan yang cakap ni baru keluar daripada Wad 13, tak apalah ikhwan. Keluar pada Wad gila, tak apa. Tapi kalau orang macam ni cakap, orang dipanggil ustaz, orang panggil gelaran agama, begitu cara dia mengasuh umat, umat akan jadi bodoh selama-lamanya. Kalau umat tak tahu nazilah tu datang daripada mana, umat akan jadi. Pasal tu tingkah laku para ulama tu mesti dijaga. Tingkah laku para ulama, dia akan duduk di dalam kandang ilmu. Kalau ulama dia beraksi dengan satu aksi yang menyusahkan, itulah gambaran dia kepada agama, orang akan pakai benda tu. Antum tengok pagi tadi Sahibus Samahah Datuk Mufti Perlis. Pagi tadi aku tak silap saya, angkat nikah ada pelakon yang kahwin tu. Dia angkat nikah pagi ni ke pagi kemarin? Pagi hari ni kan? Boleh lupa tu itu tanda tua. Tanda tua. Jangan lupa bini sudah. Lupa ni tak apa lagi. Apa saya nak kata? Ya. Datuk Mufti Perlis angkat nikah satu pelakon tadi kan. Saya katakan tingkah laku para ulama itu mencerminkan ilmu, mencerminkan kemudahan atau kesenangan. Antum tengok Datuk Mufti negeri antum angkat nikah ke mana? Dia duduk tang situ. Hak maplai dengan punu ni duduk di bawah ni. Tak ada syekh. Tak ada. Syekh tak ada. Salam tak ada. Tak ada siapa picuik paha maplai. Kalau tempat lain, nanti ada satu kawan duduk sebelah kan, cuik. Bila dia cuik, baru maplai tu jawab. Tak ada. Dia pergi duduk atas tu, dia pegang mikrofon. Aku nikahkan dikau dengan Pulanah binti Pulan, mas kahwin dia gedebang-gedebung. Dia tu berkata, aku terima lagu tu. Tu dia kata sah. Selama ni kita duk tengok maplai bila nak angkat nikah ni pecah peluh. Peluh ni lap bukan kata muka sampai tengkuk. Macam ambil semayang. Lap. Sekejap lagi kena tanya rukun iman, kena tanya rukun nikah ni memang benda yang nanti kena tanya. Suah tangan. Lepas tu dia setiap patah perkataan itu kena ada. Aku nikahkan akan dikau Pulanah. Dengan dikau dengan Pulanah binti Pulan, dengan mas kahwinnya RM500 tunai, RM500 tunai. Dia tu pergi kata aku terima akan nikahnya Pulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Ringgit tak sebut. Tak boleh. Bebas kena rupiah. Selama ni dicerminkan susahnya angkat nikah. Hari ni mufti antum sebagai orang berilmu mendidik umat tengok tingkah laku dia, mudahnya jadi tok kadi. Khutbah nikah yang mudah. Lepas tu tak ada apa-apa dah. Tak ada satu doa yang panjang. Adam dengan Hawa, Yusuf dengan Zulaikha. Tak ada. Baru umat dapat tahu mudahnya angkat nikah, senangnya angkat nikah. Rupanya yang duk suar tangan ni bukan syarat pun.
Tapi benda tu dibuat seolah-olah. Karena itu saya kata lagi sekali, tingkah laku alim ulama itu akan ditiru orang. Kalau awak dengan satu potret, susah. Yang susah itulah orang akan amal generasi ke generasi. Orang tengok alim ulama dulu, bila orang nak hantar pergi Mekah ke pergi umrah, dia pak azan. Bukan orang tiru tingkah laku tu. Zaman dulu kalau panggil Pak Lebay, Tok Bilal, ni kira dahsyat lah. Bukan macam Pak Lebay lah. Pak Lebay lah lain. Amboi laju sungguh, Tok Lebay tu lari ya. Itu Tok Lebay sekarang. Ini Pak Lebay dulu. Pak Lebay dulu dia serba boleh. Dia pergi azan orang nak pergi haji. Umat takkan pergi tanya kepada Tok Lebay tu, Nabi buat ke, Nabi tak buat ke, riwayat sahih ke tak sahih. Tingkah laku Tok Lebay tu adalah cerminan agama. Dia buat lah. Semua orang buat macam tu. Semua orang buat. Bila ada mayat nak keluar rumah, Tok Lebay bangkit bercakap, tuan-tuan, saya wakil daripada tuan rumah. Kalau dia ada hutang siapa-siapa, kalau nak halal tu halal lah. Kalau ni, bolehlah jumpa. Orang tengok orang buat lagu tu. Semua orang buat. Semua orang buat. Orang sembahyang mayat. Lepas habis sembahyang mayat, orang tengok tu imam Al-Fatihah. Fatihah. Lepas tu Qul Wallah. Lepas tu Al-Falaq. Lepas tu An-Nas. Lepas tu hari tu imam tu tak mai, ada orang yang boleh ganti tu imam tu, dia akan buat sebiji exactly macam tu imam tu. Pasal tu orang-orang agama ni dia kena jaga tingkah laku dia, penampilan dia, sebab dia akan dicontohi. Orang tiru. Maka hari ni dengan upacara angkat nikah yang dibuat oleh Sahibus Samah Datuk Mufti tadi, antum lepas ni kalau menikahkan anak sendiri, tak payah susah payah duk pergi pegang sampai paha maple tu, duk pergi hinggut dia, tak payah. Simple. Tak payah tanya kat dia. Antum majlis sebesar lagu tu, tak ada yang pergi tanya mandi wajib berapa rukun. Mana dia nak ingat, kawan? Dia kata aku mandi pun tak lagi hang tanya apa rukun. Soalan-soalan aib lagu tu tak perlu ditanya. Rupanya tak ada pun cerita-cerita tu. Ya subhanallah. Ini adalah satu pintu kebaikan yang besar yang Datuk Mufti dah buka pada orang ramai. Tak perlu bimbang kita nak, dan mempelai pun tak perlu bimbang nak kena pergi hafal skrip tu balik. Cukup sekadar kata aku terima nikahnya, habis settle. Ringgit tak sebut, RM tak sebut. Bila kata aku terimanya, terima semua. Terima semua. Ya subhanallah ikhwan. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kebaikan kepada Datuk Mufti antum kerana membuka lagi satu pintu kebaikan, mengangkat yang yang menjadi bebanan umat. Saya rasa bukan contoh pada saya saja, tapi juga contoh kepada yang orang lain duk angkat nikah orang lain juga. Saya pun tak tahu dia pasal apa. Orang yang suka angkat nikah orang juga. Saya terfikir, kawan, satu kejadian yang pernah saya tengok menimpa sahabat saya. Sahabat saya Tok Kadi. Itu satu masa ketika saya hadir majlis dia, dia angkat nikah. Dia buat macam Datuk Mufti buat lah. Lepas tu orang pergi report, dia kena gantung je. So bila adanya ini, maka orang yang telah mengambil kepada dia tindakan itu adalah salah. Maka hari itu bermakna dia di dalam kezaliman. Bagi jawatan dia ke orang lain. Saya ingat lagi Ustaz Yub kena masalah itu. Kerana dia angkat nikah tak bersalaman. Ya subhanallah ikhwan. So, orang yang report tu nak jawab apa dengan Tuhan? Orang yang ambil report itu tukang pula. Ya subhanallah ikhwan. Inilah tugas para ulama ikhwan, memberi bimbingan, memberi asuhan kepada umat. Bukan kerja ulama ni melunggukkan masalah kepada umat lepas tu lari. Tidak. Agama itu diguna sebagai ingredient
untuk memberi kemudahan, mengangkat bebanan. Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tak menjadikan agama ini sempit, susah, sukar. Ada orang bertanya, dia tak tahu baca Fatihah, dia nak sembahyang ke mana? Kita jawab, tak boleh, dia rukun sembahyang. Saya tak tahu baca Fatihah. Tak boleh. Tak boleh. Baca pula hadis. Nabi kata siapa sembahyang tak ada Fatihah, tak sah. Dia kata dia tak tahu lagi macam mana. Susahlah kawan tu. Tak sembahyang berdosa, sembahyang tak sah. Ada tak surah-surah yang saya boleh ganti? Tak boleh. Mesti ada sesuatu dalam agama ni memberi kemudahan kepada umat. Ikhwatul iman, penulis kata kepada kita, termasuk juga bahagian dari golongan ini adalah orang-orang yang sombong. Orang yang sombong, tak sedap kata dia sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Nabi kata sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-haq, kebenaran. Hari ini Datuk Mufti Perlis tunjuk satu kebenaran pada kita yang selama ni kita tak tahu. Antum mungkin tahu, saya tak tahu. Saya baru tahu. Angkat nikah boleh tak second hand? Maknanya saya bodoh daripada antum. Tapi selama ni saya tengok hari saya menikah pun salam. Mana nak kena menikah lagi satu yang tak salam. nak beramal. Mamak senyum Antum tengok. Apabila benda ni dizahirkan oleh Rabbul Alamin untuk pengetahuan umum, maka dia adalah sebuah kebenaran. Dia adalah sebuah, kalau dia bukan kebenaran, kalau benda ni tak boleh, secara logik kita kata tak mungkin seorang yang duduk pada tahap Datuk Mufti akan buat benda ini. Dan ini apatah lagi melibatkan kahwin sah ataupun batal. Maka kebenaran ini siapa tolak? Maka dalam riwayat Muslim Nabi kata sombong itu menolak kebenaran dan menghina pula orang. Maka jangan siapa-siapa tolak kebenaran. Dia adalah kebenaran. Boleh apa yang boleh. Maplay duduk sana, wali duduk sini. Boleh. Tak payah suar tangan. Boleh. Aku nikahkan dia. Senang saja. Dulu jenuh kawan, saya apai pada malam. Aku terima nikahnya, Pulana binti Pulan dengan mas kahwinnya, ringgit Malaysia tunai. Dan saya ingat lagi Tok Qadi tu kata kat saya, kalau boleh satu nafas. Tak menafas kita kawan. Jenuh duk ambil tolong lah. 2 kali. Kali pertama tak betul, kali kedua. Hari ini Datuk Mufti tanya pada semua, sah tak sah? Kita hantar semua adalah saksi. Semua kata sah. Cuma dia kata 2 orang sajalah nak pakai nama orang tu. Tak boleh labuh nama semua. Sah. Anda adalah suami dan isteri. Sah di sisi syarak. Maka jangan siapa tolak kebenaran ini. Jangan siapa tolak. Dia adalah sebuah kalau tolak kebenaran, kita caci, depa Mufti Perlis boleh lah. Depa geng-geng Perlis tak apalah, tak second hand. Kalau dia kata demikian, bermakna dia menolak sebuah perkara yang ada di dalam tulisan kebenaran. Salah satu kebenarannya ialah boleh angkat nikah tak? Kalau kita pergi tengok ada orang angkat nikah, mempelai tu memilih tak mau salam dengan apa? Dengan ni Tok Imam. Maka Tok Imam jangan lu kata apa-apa, aku tak menikah orang tu. Tak boleh kerana dia bukan berbuat maksiat. Dia memilih yang terbaik untuk diri dia. Tak mata bermusim lepas COVID lagu ni, dia pun tak tahu tangan Tok Imam ada flu ke apa ke. So dia pilih. Maka kawan yang kat nikah tu tak boleh kata awak hamil Perlis lah. Tak boleh kata lagu tu. Kalau kita tolak, kita engkar, bermakna batarul haq
wa ghamtun nas, dahlah kita tolak, kita hina, kita kutuk pula orang, maka sempurnalah sombong bertakhta dalam diri manusia. Dan orang yang sombong ni tak pernah sedar kata dia sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Begitu banyak orang telah disampaikan dalil dan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah, namun masih saja tak mau menerima kebenaran, bahkan melecehkan orang yang menyampaikan kebenaran, maka inilah orang yang sombong. Jarang dia tak kembang lagu ni, ikhwan. Orang yang menolak kebenaran, dia akan hina orang bawa kebenaran, dia akan tuduh macam-macam, dia akan kata macam-macam. Macam kita memilih sembahyang subuh tak baca kunut, dia adalah sebuah kebenaran yang ada dalam dairi kebenaran. Tak masuk pun ruang sesat, tak masuk. Tapi bila orang tengok orang dia sembahyang subuh tak baca kunut, dia tengok macam tak benar. Satu subuh tu imam tak mai, orang nak pergi kerja, jam berjalan, tunjuk orang tu geleng kepala, tunjuk orang tu geleng kepala. Ada orang berbisik sama dia, aku bukan tak boleh jadi imam, aku pak doa, aku tak apa lagi. Dia telah nampak. Begitulah sembahyang. Bagi salam belah kanan belah kiri, kalau tidak baca istighfar kuat-kuat, kalau tak baca doa kuat-kuat, maka sembahyang itu belum sempurna. Dia tak mau jadi imam kerana tak apa lagi. Dia katalah dia baca doa Melayu, ya Allah ampunlah dosa kami, ya Allah dosa kecil, dosa besar, dosa nyata, dosa tak nyata, yang kami sedar, kami tak sedar, ampunlah dosa mak bapak kami, rahmatilah keduanya. Dia rasa dia tak berdoa sebab bunyi Melayu. Sebab imam mesti baca doa bunyi Arab. Mesti bunyi Arab, tak boleh. Imam mamak pun kena bunyi Arab, tak boleh bunyi keling. Tak boleh. Dia kalau imam mamak bunyi Tamil, dia apa punya imam? Tak boleh. Dia, tak apa, cakap Tamil tak apa, tapi doa dia mesti bunyi slang Arab. Akhirnya dia tak jadi imam. Dalam duk tolak-tolak tu ada nampak satu kawan, nampak kemas sikit lah. Tapi satu tempat tu tahu, dia ni subuh tak ada kunut. Agak-agak dia akan ditolak tak? Kata nak, dia tak baca kunut. Alah, tak baca kunut pula. Mana nak sembahyang subuh ni? Seolah-olah dia bukan sebuah kebenaran. Maka jangan demikian. Tak apalah takat itu, dia kata pula kawan tu. Dia bukan tinggal takat tu saja. Dia bukan tinggal takat dia ni memang tak baca kunut. Ayat tu tak mati situ. Dia ada lagi. Dia ni Wahabi ni. Wahabi lagi. Itu adalah satu label untuk menghina orang tu. Tak boleh kawan. Sombong. Tak mana saja. Jadilah kita imam dengan ilmu yang kita belajar, dengan ilmu yang kita yakin. Kita jadi makmum, kita ikut imam yang kita yakin. Apa dia nak buat, dia buat. Apa kita nak buat, kita buat. Tapi kita follow rukun dia. Itulah sebuah kebenaran. Kata dia lagi, ikhwan. Maka orang-orang yang menyimpang dari jalan siratal mustaqim, iaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, adalah orang-orang yang sakit hatinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa jalan yang benar itu hanya satu, sebagaimana firman Allah Taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.
Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah. Ini daripada suratul An'am ayat 153 ini. Ini menyebabkan, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi buat satu garisan di tanah. Nabi kata ini jalan Allah yang lurus. Lepas tu Nabi, di garis itu Nabi buat garis yang lurus tapi ke kanan dan ke kiri. Nabi kata ini jalan-jalan yang dibuat oleh syaitan dan syaitan menyeru kamu kepadanya. Dan Nabi kata jangan kamu ikut jalan kecuali jalan yang lurus ini. Jalan Muhammad. Jalan di mana Muhammad ada padanya, itu ada jalan yang lurus. Satu orang tak dibenarkan berbohong pada Nabi kerana dia mencipta jalan yang sesat. Kita disuruh pakai hadis-hadis sahih, riwayat yang sahih kerana itulah kebenaran jalan, kesahihan menyatakan itu jalan yang benar. Kita dah tak ada jalan. Imam Ibn Qayyim menyatakan semua pintu telah ditutup, semua jalan telah ditutup, dikunci, Tuhan lock. Malaikat Tuhan buka satu jalan sahaja, jalan Muhammad. Pasal itu semayang macam Muhammad, hidup macam Muhammad. Kita disuruh mentajallikan, menzahirkan sayang kita kepada Muhammad kerana Muhammad membawa jalan yang benar. Tidak ada orang kedua bawa jalan yang benar, tidak ada orang ketiga bawa jalan benar, melainkan jalan yang benar adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis ingatkan kita, inilah firman Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat padanya, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Minta pada Allah jalannya lurus. Jalan mana? Jalan yang ada dalam Al-An'am 153 tadi, jalan Muhammad. Jadi kita ini seperti kata Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa. Inilah dia kata doa yang paling besar. Doa yang paling besar, doa yang paling awal. Paling besar, dia paling awal. Sebelum kita jumpa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu dah ke belakang dah. Tapi doa paling awal, ihdinas siratal mustaqim. Yang ramai orang tidak pernah menyangka ini adalah doa. Orang ingat dia satu ayat dalam Fatihah saja. Dia macam satu cerita. Tak, tapi dia adalah doa, permohonan pada Allah. Tapi yang ajaibnya, kata Syekhul Islam, yang didoakan di sini bukan untuk rezeki, bukan untuk sihat, tapi untuk huda, petunjuk. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kepada satu-satunya jalan yang lurus. Dan jalan ini, inilah siratal ladzina an'amta alaihim. Kau telah bagi jalan ini sebagai satu nikmat pada orang dulu. Para nabi, para rasul, para sahabat, mereka telah dapat jalan ini. Dan ada orang tak dapat. Dia patut mengikut jalan ini, dia reka sendiri jalan. Mereka itu adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka al-maghdub dan mereka ad-dallin. Orang yang dimurkai oleh engkau dan mereka disesatkan oleh engkau. Orang ini satu mendapat murka, satu diisytihar dia sesat. Apa dia buat? Dia buat kerana dia tak mau ambil jalan Muhammad. Maka Allah murka kat dia, Allah sesatkan dia. Dengan dua benda ni ikhwan, kalau mati tak mana tempat.
Di sana ada syurga, di sana ada neraka. Sana tak ada homestay. Kita lebih transit ke satu family di sana, tak ada. Maka tak boleh kita pilih jalan lain. Jalan maghdub, jalan al-maghdub, jalan Yahudi. Apa kerja mereka? Suka tokok tambah. Suka yang benar tak mau cerita. Nasara suka tokok tambah. Hak ni tokok tambah, hak ni sembunyi. Ni sembunyi kebenaran, yang tu tokok tambah. Dua-dua Tuhan tak suka. Tuhan mau jalan yang benar. Dalam surah Yasin, Allah kata, Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratul mustaqim. Jalan yang kamu kena ambil, jalan wa an ya'buduni, jalan yang membawa kamu sembah pada aku. Jangan sembah syaitan. Inilah jalan yang lurus, jalan kamu mengabdikan diri pada Allah. Dan selama hidup Nabi Muhammad, ikhwan, dia penuh dengan pengabdian diri pada Allah. Semua abdi diri pada Allah. So kita nak jadi hamba Allah, tak boleh ambil jalan lain. Nanti kita akan mereka sendiri, kita akan tersesat. Maka Fatihah telah memberi kepada kita panduan yang besar. Sebesar-besar doa, doaul Fatihah. Sebesar-besar doa, doa yang ada dalam Fatihah memohon petunjuk pada Allah. Kenapa? Dalam ihdinas siratal mustaqim, dia penuh dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kita sembah dan hanya pada Allah saja kita memohon pertolongan. Bila kita dah minta selain daripada Allah, dia nak keluar daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Abdullah bin Abbas, kau kena jaga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kerana itulah makna la ilaha illallah. Pasal itu ihdinas siratal mustaqim, dia mempertahankan tauhid kita pada Allah dan sunnah kita pada Nabi. Ikhwan, Sabit Al-Bunani, dia ni siapa dia? Dia ni anak murid kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Sabit Al-Bunani kata, dalam sejarah dia hidup dengan Anas bin Malik. Dia kata Anas pernah bercerita, dia kata. Anas pernah bercerita satu perkara besar. Anas kata, dia kata ada satu rajul, ja'a rajulun ila Rasulillah. Ada satu orang mai jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, kiamat bila? Orang hari ni kan gelut, Imam Mahdi dah beranak dah. Imam Mahdi beranak, Dajjal pun dah keluar dah, ada di pulau mana tak tahu, sedang beli tiket nak ambil flight ke mana tak tahu lah. Orang gelut benda-benda tu. Gelut sangat. Benda yang tak perlu gelut. Mata sa'ah, bila kiamat? Anas kata, Nabi tanya dekat dia. Nabi kata, wa ma a'dadta lis-sa'ati. Nabi kata, kalau kiamat jadi, hang punya persiapan apa? Apa hang punya isti'adat, persediaan hang berlaku kiamat? Anas kata, kawan ni jawab kepada Nabi satu perkara. Dia kata, hubballah wa rasulihi. Dia kata, aku sangat sayang pada Allah, aku sangat sayang pada Rasulnya. Anas kata, Nabi jawab kat dia. Nabi kata, fa innaka ma'a man ahbabta. Kalau macam tu, Nabi kata, tak perlu bimbanglah. Jadi kiamat ke, jadi apa-apa, hang akan bersama dengan orang yang hang sayang. Bukan sayang di mulut, tapi sayang tu memang ada di hati. Aku sayang Allah, aku sayang Rasul. Maka kalau berlaku kiamat, hang akan bersama dengan Allah dan Rasul, orang yang hang sayang. Dan orang yang hang sayang ni segala-galanya. Allah. Macam Ustaz Mubin baca dalam kunut tadi kan. Dia Al-Qahar. Tuhan yang mengalahkan semua benda. Dia minta Allah tolong saudara kita di Palestin. Dia menyebut nama Allah. Tak bertawassul dengan asma Allah yang indah-indah ni.
Allah itu yang buat kiamat, Allah yang buat tempat sesudah kiamat, Allah yang akan urus pentadbiran setelah kiamat. Allah tu hampir sayang dan kekasih dia hang sayang. Fa innaka ma'a man ahbabta. Hang akan bersama dengan orang yang hang sayang. Itu kita tahu, kita pun tahu kan? Kita bersama orang yang kita sayang. Tapi kata Anas kata, bila dia dengar Nabi kata, kau sayang Allah, kau sayang Rasul, kau akan bersama dengan orang yang kau sayang. Anas kata, fama farihna ba'dal Islam farahan ashadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata, tak pernah aku rasa satu seronok, satu gembira, satu happy. Tak pernah aku rasa satu seronok seperti mana seronoknya aku dengar hak Nabi kata ni. Selama aku jadi orang Islam, selama kami semua sahabat jadi orang Islam, satu benda paling gembira setelah kami jadi orang Islam ialah kami dengar hadis ni. Kami punya duk ingat esok dah Nabi wafat, Nabi duduk syurga asin, kami duduk syurga asin. Kami dah tak jumpa Nabi dah. Tapi bila Nabi sebut pada orang ni, fa innaka ma'a man ahbabta, maknanya kita akan bersama orang yang kita sayang. Anas kata, fama farihna ba'dal Islam ashadda min qaulin Nabi. Tak pernah aku rasa seronok lepas aku jadi orang Islam setelah aku dengar Nabi kata benda ni. Nabi kata, fa innaka ma'a man ahbabta. Nabi kata, kau akan bersama orang yang kau sayang. Maknanya aku dan semua sahabat akan bersama Nabi di akhirat nanti. Kata Anas, fa ana uhibbullah wa rasulahu. Aku sayang Allah, aku sayang Rasul. Wa Abu Bakrin wa Umar. Aku sayang Abu Bakar, aku sayang Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Aku harap sangat aku bersama dengan mereka semua walaupun amalan aku tak sama macam mereka. Ya subhanallah. Allah bila dia nak bagi satu benda besar pada kita, dia nak bagi satu benda bernilai, dia nak angkat kita ke tempat bernilai, dia bagi satu benda bernilai dalam hati kita. Hati kita ni lebih luas daripada langit dan bumi. Luas, hati kita ni luas. Lah ni umur kita dah berapa? 60, 70. 70 tahun macam-macam duduk dalam hati kita. Dalam ingatan kita ni sesak dengan macam-macam benda. Tapi tak ada satu benda yang paling Allah suka duduk dalam hati perut kita, melainkan kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul. Yang tu dia wujud secara hakiki, bukan secara buat-buat. Dia wujud sungguh secara hakiki. Bila ada benda tu, antum bayanglah. Kita tengok orang kahwin, ada orang kahwin menangis. Dia menangis mungkin lepas dia seronok lah kan. Tapi menangis. Oh, sebenarnya aku menangis, aku kahwin. Gila kot. Orang menangis, orang kahwin ni happy. Orang mati baru menangis. Adalah orang mati pergi gelak pula. Gelak kuki. Hang pasal apa seronok hari ni? Pak aku mati. Hang gila ke? Salah satu sebab tanya pada orang kahwin, dia kahwin pasal apa dia seronok? Sebab dia boleh hidup dengan orang dia sayang. Yang kedua pasal dia tak tahu ke depan nak jadi apa. Dia ni nak buat apa kat dia. Kalau dia tahu, dia memang tak seronok pada awal. Tapi pasal dia boleh hidup dengan orang dia sayang. Dan kalau dia kahwin dengan orang dia tak sayang, yang tu baru dia macam jenis kahwin paksa. Kan? Tun Tijah dia mau dekat hantuah, tapi hantuah buat sirih, bagi dia kunyah-kunyah, kahwin dengan sultan. Maka Tun Tijah tak seronok. Kahwin dengan orang yang kita tak love dia, kita tak sayang. Ada orang muda, perempuan muda kahwin dengan orang tua, dia happy. Kita pergi kenuri dia makan nasi tak lepas. Alamak, tuk hang kan lelaki yang kita duk telan nasi tak lepas. Dia kahwin seronok. Kita kata apa yang habis kahwin dengan orang tua? Dia kata cinta buta, tak kenal tua muda.
Aku nak buat apa dengan umur dia? Aku sayang kat dia, aku nak bela dia, aku nak jaga dia. Dulu ada satu rombongan meminang yang pernah saya pergi. Bukan kat saya lah, bawa orang lah. Anak dia, yang pelik, anak perempuan dia, letak syarat kepada bapa dia, dia tanya orang yang masuk meminang ni cacat ke tak? Dia kata dia nak lelaki yang cacat. Kalau lelaki tak cacat, dia tak mau. Sebab dia kata pahala jaga orang cacat ni besar. Dia nak jaga suami dia yang cacat. Saya kata kat kawan saya, hang terjun tangga bagi cacat tengok. Subhanallah. Ada perempuan lagu tu. Ada. Dia dapat kahwin. Kita bukan kata cacat. Jantan tu main hitam sikit pun dah kita duk pening dah. Allah. Cucu aku nak jadi titik cicak ke apa kan nak keluar. Orang nak kahwin tu happy. Kita tengok lagi dia macam King Kong. Ni King Kong part berapa yang duk main ni, kita kata tu dia. Naik motor, dia carry lelaki dia naik motor, dia carry bini dia. Tak nampak bini dia, nampak dia seorang je naik motor. Pak mentua kata, main seorang ke? Seorang apa ya? Tu ada belakang. Hilang. Suddenly disappear. Bahagia. Pasal apa dia bahagia? Dia kahwin dengan orang dia sayang. Ikhwan, Anas kata macam mana kami tak seronok? Nabi kata kami akan duduk dengan orang kami sayang. Sekarang yang kami sayang Allah dan Rasul. Jaminan daripada Nabi, kami akan duduk dengan Nabi. Maka sebelum kami duduk dengan Nabi di hari akhirat, kami duduk dengan Nabi di dunia ni dulu. Kita ikhwan yang datang kemudian tak ada peluang duduk dengan Nabi. Tapi kita ada peluang seperti Imam Ibn Qayyim kata apa? Peluang duduk dengan sunnah Nabi. Pada hari Nabi tak ada. Sunnah dialah menjadi rojokan. Kita duduk dengan sunnah dia. Kita tiru apa dia buat, kita buat. Kita tiru ibadat macam dia. Nanti di hari akhirat, kita akan duduk dengan dia. Maka hari kita duduk tiru sunnah-sunnah dia ni, kita kena gembira dari sekarang. Fama farihna ba'dal Islam asyaddu faraha. Tak ada yang kami seronok setelah kami masuk Islam, melainkan kami dengar hadis ni, engkau akan bersama dengan orang yang kau sayang. Cuma kita muhasabah diri kita, kita sayang kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Ayat Al-Quran habaq pada kita apa dia ikhwan? Ayat Quran habaq pada kita, kalau dalam hati kita ni ada cinta kepada Allah, Quran kata ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu sayang pada Allah, kamu cinta pada Allah, Allah cabar kita, buktikan cinta kamu pada aku. Buktikan. Perempuan tu tanya dekat jantan ni. Dia kata, betul ke you cinta kat I? Dia tu kata, kalau you ada di mulut naga pun I sanggup ambil. Pasal naga tak ada. You ada di mulut naga pun I sanggup ambil. Tak tahu perempuan ni kata, lagu ni lah, cakap banyak tak mau, esok you masuk minta I. You pergi jumpa mak bapak I, you minta I. Mak bapak I bukan naga, bukan buaya, orang tau. You pergi minta. Tiba-tiba jantan ni kata, nak minta esok ke? Tahun depan tak boleh ke? Perempuan bila dengar ayat extend lagu tu, dia rasa apa? Dia hilang dia punya confident dia kepada hero ni sudah hilang. Habis. Koyak dah hati dia. You sayang dah kat I? Of course. Tak ada orang lain dalam hidup I. I cuma ada you saja. Yang lain semua kawan-kawan saja. I betul-betul cinta dekat you. Cinta I dekat you ibarat paku dekat di papan. Memang tak boleh cabut paku tongkang ni. You buktikan. Esok you masuk minta. Dia dah buat gelak. Dia buat mak lampir dia. Tak boleh gelak. Perempuan akan hilang confident. Allah bagi tahu pada kita, hang kata sayang kat aku, hang semayang, hang nak syurga aku. Lah ni aku nak hang bukti. Hang bukti. Aku tak minta 10, tak minta 20, tak minta 100. Aku minta satu. Hang sayang kat aku, hang ikut Nabi aku. Fattabi'uni.
Allah kata, Muhammad, qul, kata kepada semua orang yang beriman yang mereka menjadikan kau sebagai nabi, kata pada mereka, mereka kena ikut engkau Muhammad. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintai mereka. Nah ikhwan, bersedia tak kita ikut Nabi? Ini ada seorang ulama kita yang terkenal, Al-Hasan Basri, Imam Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Dia kata ini ayat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dia kata ini ayat, dia kata za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullah bihadhihi al-ayah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata ini kaum, ada satu kaum mereka mendakwa, za'ama annahum yuhibbunallah, depa cinta Allah, depa cinta Allah. Maka Allah uji hati perut depa dengan ayat ni. Hari melafazkan cinta mereka mampu, hari cinta menuntutkan bukti mereka lari. Maka dia kata laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhabbu. Urusan bukan kita mendakwa kita cinta Allah, tapi urusannya adakah Tuhan balas cinta kita. Kita boleh kata, ikhwan, kita jatuh cinta dengan orang tu, jatuh kita, kalau nak kira lah, semua orang kita jatuh cinta, semua orang mencinta dengan kita, tapi betul-betul kawan tu cinta tak kita? Itu saja. Kalau dia balas cinta kita, bermakna cinta kita ada value. Lintas satu perempuan, kita kata comel, aku duk bercinta dengan dia. Apa bukti hang bercinta dengan dia? Kawan kata hampir tegak tengok. Dia kata tegak aku tak mau. Pergi tegak sekali, kamu tu baling kasut. Cinta tak ada makna. Cinta tak ada makna. Cintanya ada makna ni apa dia? Hampir habaq kepada kawan tu hang cinta dia dan dia balas balik cinta hang. Hang ni cinta ada makna. Kita cinta bini kita. Balik sekali cuba tanya kat dia, you love I tak? Bini kita jawab apa? Kata pak hang kena COVID pula ke? Dia cinta kita lah. Tak ada arti love kalau dia tidak ada balasan. Bila kita dakwa kita cinta Allah, itu cinta tak ada nilai. Nilai dia bila Tuhan membalas cinta tu. Bila Tuhan nak balas cinta tu? Bila kita ikut Nabi Muhammad, baru Tuhan balas cinta. Tiba-tiba bila Tuhan nak balas cinta kita, kita lari tak mau ikut Nabi Muhammad. Cinta apa yang ada ni? This is not true love. Ini semua apa? Ini tipu. Poi saci. Auta punya cerita. Tapi untuk bagi tahu cinta, maka sekarang Allah suruh ikut Nabi Muhammad. Ikut tengok, boleh ke tak boleh kita ikut. Imam Ibn Katsir kata apa ya ikhwan? Dia kata ini ayat, hazihil ayatul karimah hakimah ala kulli man idda'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wahu. Ayat ini, ayat Allah yang mulia ini sebagai hakim pemutus. Siapa-siapa yang mengaku dia cinta Allah tapi dia tak mau duduk di atas jalan Muhammad, maka dia seorang pendusta dalam mengaku cinta daripada Allah. Maka Nabi sebut satu, sambil banyak-banyak, Nabi sebut satu je pada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Di situ boleh nampak cinta kita. Nabi kita hampa nak semayang, semayang macam aku. Lah ni kita kata kita cinta Allah, Allah suruh kita ikut Nabi. Kita di hari akhirat nak hidup dengan Allah dan Rasul, maka Allah suruh kita buktikan cinta pada Allah dengan ikut Nabi. Lah ni Nabi test cinta kita ni ada tak ada dekat dia dengan Allah. Nabi kata aku nak test hamba, semayang macam aku. Boleh tak semayang macam dia? Apa yang ada dalam semayang dia, ada dalam semayang kita. Apa yang tak ada dalam semayang dia, tak ada lah dalam semayang kita. Kalau orang tanya, pasal apa hang tak buat lagu ni? Kita kata orang yang aku cinta tak buat. Pasal apa hang buat macam ni? Orang yang aku cinta buat. Dah sanggupkah kita diuji macam tu?
Lepas semayang kita nak wirid macam orang yang kita cinta. Sebab Anas kata tak pernah aku rasa gembira lepas Islam. Mereka dengar hadis ni, aku akan hidup dengan orang yang aku cinta. Di hari akhirat, kalau kita tak cinta Nabi, kita tak akan bersama dengan Nabi. Kita tak buat ramai atas dunia, ya ikhwan. Zikir macam Nabi, puasa macam Nabi, wirid macam Nabi, solat macam Nabi, baik solat sunat ke solat fardu ke, semua sebiji exactly macam Nabi. Maka Allah akan balas dengan apa? Dengan Allah sayang kita, dengan Allah mengampun segala dosa kita. Barulah cinta kita bermakna, kita tak tepuk sebelah tangan. Artinya ikhwan, dalam nak menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasul, kita tak perlu reka-reka. Telah disediakan jalan dia. Nabi tak kata kau pakai jubah macam aku pakai jubah, kau pakai selendang macam aku pakai selendang, kau kena makan macam aku makan, kau kena berumah macam aku rumah. Nabi tak sebut benda tu. Satu je Nabi kata, semayang macam aku semayang. Sahabat boleh pakai baju Melayu dengan seluar, boleh pakai kurta dengan kain, saya boleh pakai cara saya, tapi semua kita kena semayang macam dia. Barulah cinta kita berbalas dengan ikhlas. Kalau ini semayang macam Nabi, ini bukan semayang macam Nabi, yang bukan macam Nabi itu kita tak cenderung hati. Kita kata pada orang, awak nak buat, awak buat, saya tak akan buat sebab kekasih saya tak buat. Sebab Tuhan suruh saya bukti cinta ke Tuhan dengan ikut dia ni. Lah ni saya nak ikut dia. Dan itu tak payah saya terang lah. Yang kata ikut Nabi itu ikut macam mana, sahabat semua tahu kan. Ikut dengan kita cinta kasih pada dia. Ittiba' dan hub. Ikut dengan cinta. Sebab munafik juga ikut tapi tak cinta. Ada orang cinta tapi tak ikut. Seperti Pak Melaka Nabi. Mana tahu kata dia cinta Nabi? Sebab Quran menyebut kalimah itu, innaka la tahdi man ahbabta. Allah guna perkataan man ahbabta. Kau Muhammad tak boleh bagi petunjuk pada orang yang kau sayang. Pak Melaka Nabi Abu Talib, dia sayang Nabi, Nabi sayang dia. Pasal itu Allah guna perkataan man ahbabta. Orang ni kau sayang sangat Muhammad, tapi kau tak boleh bagi petunjuk. Dia sayang Nabi tapi sehari pun dia tak ikut Nabi. Golongan munafik, dia pun ikut Nabi tapi sehari pun tak pernah sayang Nabi. Tapi para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sahabat-sahabatnya lain radhiyallahu anhum ajma'in, depa ikut Nabi dan depa sayang Nabi. Maka depa sampailah kepada Tuhan. Kita nak tunjuk sayang Nabi macam mana? Kita tunjuk sayang Nabi, kita pakai selendang. Tak cukup di kepala, disebai lagi. Tak cukup sebai, kita bungkus lagi. Okey, it's okay lah. Selagi tak menyalahi undang-undang negara, sudahlah. Tapi semayang tak mau semayang macam Nabi. Zikir tak mau zikir macam Nabi. Wirid tak mau wirid macam Nabi. Macam mana tu? Orang kan tanyalah, why? What happened to you? Sihat ke? Kita bagi tahu kat bini lah, jantan ni bagi tahu kat bini dia, bukan kita lah, jantan ni siapa tak tahu lah jantan ni. Dia bagi tahu kat bini dia, aku memang kahwin dengan hang, tapi baju aku selai jangan basuh. Dalam rumah aku ni ada periuk, ada belanga. Satu periuk hang jangan duk pergi masuk gulai, duk pergi rendang ikan jangan. Aku just dekat kahwin dengan hang saja. Bini dia nak kata apa kat dia, kawan? Ataupun hak bini pula crack lagu ni pergi kata kat lelaki dia. Dia kata, I kahwin dengan you, tapi bilik tidur I you jangan masuk. Habis aku nak masuk bilik tidur siapa? Itu you punya pasal. Bilik tidur aku you jangan masuk. You masuk, you tahu. Bila dia kata lagu tu, apa nak kata kat dia? Apa nak kata kat dia? Ini kahwin apa? Kawan ni nanti duduk atas cushion, duduk fikir, ini pasal apa? Gila ke? Kerek ke? Ini pasal apa? Ni rumah tangga apa? Mak kita tahu. Mak kita pula. Mak kawan ni tahu. Mak kawan ni tahu. Belah perempuan tahu. Belah jantan tahu. Dia pun nanti kumun main rumah kita.
Apa dia jadi rumah tangga? Nah, tak tahu mak, cik kahwin dengan dia tapi dia tak bagi cik masuk dalam rumah. Oh, dia ni ada saka ke? Dia tak ada saka. Dia tak ada, tapi dia tak bagi cik masuk. Hak jantan pula mengadu kat mak dia, mak, saya cik kahwin dengan dia, dia tak bagi cik masuk bilik tidur. Orang nanti terkejut, ikhwan. Jiran-jiran akan bercakap, Facebook lah, TikTok lah, apalah, semua orang akan bercakap. Ni ada satu rumah tangga model baru ni. Boleh kahwin tapi tak boleh duduk sama, tak boleh makan sama. Ikhwan, saya sayang kat Nabi. Saya cinta Nabi. Nabi pakai ridak, saya pakai ridak. Nabi pakai serban, saya pakai serban. Tapi nak suruh semayang baca Nabi, saya tak akan semayang lagu dia. Saya akan semayang baca guru saya ajak. Malaikat akan terkejut. Sayang jenis apa ni? Tuhan akan tanya pada kita, sayang jenis apa ni? Aku suruh tunjuk sayang dengan fattabi'uni, ikut, turut dia. Pasal apa hang sayang, hang tak turut dia? Pasal apa hang sayang, hang tak ikut dia? Hang nak tunjuk sayang passion apa? Sayang hang dekat aku, passion hang, aku tak terima. Sayang hang dekat aku, passion aku. Ikut Muhammad. Ikut dengan apa? Ittiba' dengan hub, sepenuh hati, dengan ikhlas cinta Muhammad. Maka kita akan tengok wajah Nabi di hari akhirat, ikhwan. Walaupun seumur hidup kita tak pernah pakai jubah sekalipun, seumur hidup tak pernah pakai selendang sekalipun, tapi kita nak ikut dia kok mana pun. Sembahyang jamak kasar lagu dia, musafir lagu dia, nak buat haji, nak buat umrah, hidup mati semua nak ikut cara dia. Kita akan tengok, kita akan gembira macam mana Anas bin Malik gembira setelah dia dengar hadis ini. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Yang ni lah, ikhwan, kita duk kena tanam dalam hati perut kita. Kemudian penulis kata kepada kita, ikhwan, penulis kata, orang yang ada penyakit dalam hati akan selalu merasa ragu atas setiap kebenaran yang disampaikan kepadanya. Yang ni kita sambung bulan depan lah. Orang yang Allah Ta'ala tentukan dia ni ada penyakit hati, dia sentiasa ragu dengan kebenaran. Walaupun kebenaran tu jelas kebenaran. Imam Ibn Katsir, masa dia lalu pada ayat 214 surah Baqarah, dia ada letak dalam tafsir Ibn Katsir tu sepotong doa yang menarik, ikhwan. Kalau ikhwan ada tafsir Ibn Katsir, baik yang terjemahannya apa sekalipun, antum pergi tengok. Pada ayat 214 tu, dia tinggalkan satu doa. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa tu tak habis. Doa tu ada sambungan dia. Ibnu Katsir kata, doa ni dia kata ma'thur. Doa ni memang dari Nabi, dia kata. Dia nak kita baca. Antum tengok doa tu, antum baca. Supaya kebenaran itu Allah tunjuk dalam rupa kebenaran, batil dalam rupa kebatilan, dan minta kepada Allah jangan Allah Ta'ala nampakkan kepada kita, Allah tutup kebenaran itu dengan wajah lain. Nanti kita akan jadi sesat. Jadi ada orang, penulis kata dia cinta pada Nabi, dia sayang pada Nabi, tapi dia meragui kebenaran setelah datang pada dia. Hadis sahih, ayat jelas, dia tak boleh ubah diri dia untuk ikut Nabi. Dia tak boleh ubah diri dia untuk ikut sunnah. Jelas. Semua kata macam ni, semua kata macam ni, semua kata macam ni. Kebenaran. Salah satu kebenarannya apa, ikhwan? Bila berlaku kematian, yang Nabi ajar, yang semua imam bercakap benda ni. Apa dia? Tidak ada kenduri orang mati. Tak ada. Yang ada doa orang mati. Buat kebajikan pada orang mati, buat wakaf pada orang mati, sedekah untuk orang mati. Panggil orang mai jamu makan hari 1, hari 2, hari 3, tak ada. Bukan kata Nabi tak ada, sahabat tak ada, para imam mazhab tak ada. Benda tu datang kepada kita dengan real 100% dia sebuah kebenaran, tapi kita tak boleh ubah diri kita. Kita tak boleh ubah. Kau ingat ayat tadi, hampa sayang kat aku, kata Allah, hampa tunjuk sayang kat aku dengan ikut Muhammad. Lain aku tak mau tengok.
Aku tak mau tengok pakaian hampa. Aku tak suruh hampa pakai macam dia. Aku suruh hampa beribadat pada aku macam dia. Zikir, tasbih, tahmid, takbir, berapa kali nak baca, tamanang nak baca, bila masa nak baca, semua Nabi ajar. Semua Nabi ajar. Orang kahwin, ni nak habis dah lah. Nak habis dah. Orang kahwin, ataupun hari kekah anak, ada buku macam ni, nama dia Syarah Hisnul Muslim. Ada cuba dapat buku tu. Syarah Hisnul Muslim ni, dia adalah himpunan semua zikir-zikir Nabi yang sahih. Belah pagi baca apa, petang baca apa, tidur baca apa, dalam susah baca apa, masa hujan, masa ribut, semua dia ajar, sabit daripada Nabi. Saya sebut dua benda. Satu, doa kahwin. Lagi satu, doa akikah. Akikah. Bila orang jemput kita pergi kenduri akikah, dia dapat anak, kita nak baca doa apa? Dalam Syarah Hisnul Muslim, dia ajak kita satu doa yang sabit, dibaca oleh para salaf berdasarkan apa yang diamal oleh para sahabat. Orang jemput kita pergi kekah, kita pun pergi majlis kekah, kita pun duduk majlis kekah, kita baca ila hadrat Nabi Mustafa summa ila arwahil muslimin wal muslimat al-Fatihah. Kita baca Fatihah. Kita budak tu kekah maksud dia budak tu baru beranak 7 hari. Kita buat kenduri arwah kat dia. So, kalau kita tanya, orang tanya pada kita, awak salah ke? So, selagi tak langgar undang-undang negara, tak salah lah. Kecuali pakai tinted lah, you nanti kena. Tak apa. Tak salah lah. Doa kahwin. Orang tu baru kalenam, tak kalenam. Baru kalenam, angkat nikah semua kan. Kita pun peluk dia. Dia katanya, saya jemput semualah main makan, saya buat kenduri. Kita pun duduk dalam majlis kahwin dia, kita pun kata, summa ila arwahil muslimin al-Fatihah. Kawan tu baru kahwin, arwah terus kita bagi. Kita bagi doa arwah kat dia. Kita hantar tahlil kat dia. Kalau orang tanya lagi sekali kat kita, awak salah kah? Kita kata sama. Selagi tak menyalahi undang-undang negara, tak salah. Tapi you kena muhasabah balik ayat ni. Tuhan nak kita bukti sayang kita dekat Tuhan dengan beribadat cara Nabi. Masa kahwin, Muhammad baca apa kat orang? Just itu saja. Nabi pergi rumah kahwin, Nabi tengok pasangan lagi perempuan, Nabi kata barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Bukan Nabi kata Fatihah. Bukan Nabi kata summa ila arwahil muslimin. Kawan tu baru nak kahwin, arwah dah. Kawan tu baru dapat anak 7 hari, arwah lagi. So, pemasangan itu perlu ditelitikan kerana pembuktian ayat ni. Kecuali tempat Nabi tak ajak baca apa. Kita boleh ijtihad lah. Nabi tak ajak baca apa. Dapat anak, dapat orang kahwin, Nabi tak ajak. Kalau Nabi tak ajak baca apa, kita bolehlah ijtihad. Apa aku nak baca bersesuaian dengan majlis. Tapi Nabi ajak. Nak kata apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Kata yang tu. Jangan pergi buat kenduri arwah tahlil dalam majlis kahwin. Kalau tanya salah tak salah, sampai pagi ayam berkokok esok tak habis. Tapi tanya sesuai tak dengan ayat tu. Pembuktian kita cinta pada Allah dengan kita follow Nabi Muhammad. Seorang saja dia. Maka duk kena semak dia buat apa. Yang itulah ikhwan. Kesan daripada kita belajar ni, nak jadi hamba Allah yang beribadat pada Allah dengan sunnah Nabi dia, bukan dengan benda lain. Kalau itu kita boleh faham, bermakna kita boleh selamat. Tapi kalau itu kita gagal faham, kita akan mencari meraba-raba dalam hidup kita. InsyaAllah lepas ni kita sambung perkara yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.